Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jadi hari ini saya 2200254 Nur Fatih Firzana bersama. Hai, saya Aina Najwa 22000979. Jadi bersempena dengan Hari Sukan Negara pada minggu ini, kami berdua sangat teruja untuk membincangkan satu topik yang sangat menarik berkaitan dengan segmen sukan kita pada hari ini, iaitu Enhancing Performance in Sport. Benar Fatin, tetapi yang menjadi persoalannya, bagaimanakah atlet kita meningkatkan prestasi mereka? Bukan Najwa je, Fatin pun tertanya dan berminat nak tahu mengenai tentang perkara ni lah. Jadi tanpa kita mengelengahkan masa kita, mari kita menjemput atlet kita, Muhammad Akif, yang merupakan seorang pemain bola keranjang, untuk berkongsi sedikit sebanyak mengenai bagaimana beliau meningkatkan prestasi sebagai seorang atlet sukan. Jadi silakan Akif. Terima kasih kepada saudara Fatin kerana sudi menjemput saya kepada sesi temu ramah kali ini. Sebagai seorang atlet, apa yang ada dalam fikiran saya adalah goal setting. Goal setting ni ada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah outcome goals, iaitu hasil atau keputusan daripada pertandingan tersebut. Kategori yang kedua adalah performance goals. Performance goal ni dia membantu atlet dalam penambahbaikan prestasi, contohnya dari segi stamina ataupun dari segi mental. Yang ketiga adalah process goal. Proses goal ni adalah aspek yang perlu diberikan tumpuan oleh atlet semasa pertandingan. So ketiga-tiga goal setting ni adalah penting untuk meningkatkan prestasi saya. Kenapa saya pentingkan goal setting adalah kerana goal setting ni dia dapat menambah baik prestasi saya. Seterusnya dia dapat menguatkan semangat dan motivasi serta membina keyakinan diri. Selain goal setting, terdapat perkara yang kedua yang saya pentingkan adalah self-confidence. Self-confidence ni sangatlah penting untuk kita hilangkan rasa gugup dan gementar semasa perlawanan. Cara saya membina saya punya keyakinan diri, self-confidence saya adalah saya akan selalu ingat bahawa orang akan sentiasa sokong kita. Yang keduanya, saya akan sentiasa berfikiran positif lah. Yang ketiga, saya akan sentiasa pastikan diri saya dalam keadaan yang terkawal. Dan sebelum pertandingan, saya akan persiapkan mental saya. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada saudara Fatin kerana sudi menjemput saya menghadiri sesi temu ramah kali ini. Wow, first thing in mind is the goal setting Fatin. Dan banyak sebenarnya manfaat tentang goal setting ni. Terima kasih Akif kerana berkongsi tentang pendapat anda. Ya betul Najwa, kita ni pun baru tahu bahawa goal setting ni memainkan peranan yang sangat penting untuk para atlet kita. Jadi selepas kita telah mendengar penerangan daripada Akif, kita juga nak menjemputlah coach kepada Akif, iaitu Coach Shalini, untuk menceritakan pengalaman beliau sepanjang menjadi seorang jurulatih dan apakah teknik-teknik yang dilakukan oleh Coach Shalini untuk meningkatkan prestasi para atlet beliau. Jadi silakan Coach. Terima kasih kepada Fatin dan Najwa. Nampak bersemangat untuk mengetahui cara atlet meningkatkan prestasi mereka. Bidang sukan merupakan alternatif yang terbaik kepada seseorang individu yang mempunyai bakat. Maka tugas saya adalah untuk mengenal dan mengembangkan bakat peserta. Setakat ini, saya berjaya dalam misi saya sebagai seorang jurulatih. Contoh hasilnya ialah Akif. Seperti yang diperkatakan oleh atlet Akif, pertama yang penting adalah goal setting. Setiap kejayaan dalam bidang sukan tertakluk kepada teori goal setting yang diilhamkan oleh Long dan Latham. Ada 2 perkara dalam melahirkan seorang atlet yang berjaya. Yang pertama adalah konten, kedua ialah intensiti yang berkesan secara mental dan fizikal. Di samping itu, atlet perlu menguasai 5 prinsip goal setting, iaitu clarity, complexity, feedback, challenge dan commitment. Dalam pengalaman saya, kejayaan seorang atlet bergantung kepada pendekatan SMART. S, spesifik, menguasai matlamat akhir. M, measurable, peningkatan kemahiran yang boleh diukur mengikut pencapaian. A, achievable, boleh mencapai kemahiran khusus melalui proses dengan keyakinan demi mencapai matlamat. R, relevant, sesuaikan diri dengan kekuatan dan kelemahan serta menetapkan matlamat yang realistik. Akhir sekali, T, timing, iaitu menyediakan ruang untuk berlatih dan mendapatkan kemahiran mengikut skala masa yang ditentukan secara persisten. Atlet juga perlu menyediakan matlamat demi mengekalkan prestasi. Ini amat penting kerana ia dapat meningkatkan prestasi secara berkala, meningkatkan motivasi diri dan mengoptimalkan kemampuan serta mempunyai keyakinan diri dan yang kental. Wow, panjang lebar Coach kita ceritakan pengalaman beliau. Betul Coach. Jadi kami berdua ni pun sebenarnya bersemangat sebenarnya ni. Jadi saya pun difahamkan bahawa cara setiap atlet untuk enhancekan performance mereka ni sangat berbeza dan berkemungkinan juga teknik-teknik ataupun kaedah mereka juga berbeza. Benar Fatin, sebagai tambahan, mungkin juga bergantung kepada cabaran yang mereka hadapi. Oleh itu, saya menjemput atlet yang seterusnya iaitu
Chan Ke-yin. Ke-yin, saya diberitahu anda pernah mengalami kecederaan. Boleh tak anda ceritakan sedikit pengalaman anda dan bagaimana Ke-yin bangkit daripada kecederaan sebelum ini? Terima kasih kepada moderator dan Chan Ke-yin. Sebagai atlet, sudah pasti kemenangan itu adalah anugerah buat diri seorang atlet. Tapi disebabkan kecederaan shoulder ligamen medial, saya tidak boleh meneruskan latihan dengan sempurnanya. Tapi bersyukur sebab kecederaan tidak teruk. Dikenakan saya berehat selama 3-4 bulan sebelum meneruskan latihan secara menyeluruh. Tapi dalam masa yang berehat, saya stres sebab tidak dapat follow latihan. Tapi kebaikannya adalah mengeluarkan masa untuk teman ahli keluarga untuk cuba sembuh dan ikut nasihat doktor. Sekarang saya sudah sembuh sebenarnya dan boleh meneruskan latihan. Saya perlu set semula goal setting. Concentration saya adalah kontrol pernafasan supaya tenang dan fokus menghadapi setiap situasi untuk meningkatkan tekanan otot dan fokus pada stimulus. Kelebihan concentration tersebut adalah meningkatkan keyakinan saya untuk menyertai game yang selanjutnya. Sekarang saya lebih positif untuk meneruskan kerjaya saya sebagai atlet dengan bantuan coach psikologi sukan dan Farah M merupakan salah seorang yang mempengaruhi saya dengan memberi saya semangat mental sebab Farah M menggunakan pressure tersebut sebagai motivation untuk jadi atlet yang lebih baik. That's all from me. Thank you. Wah, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul ya. Jadi terima kasih atlet kita Chan Ke-yin kerana berkongsi pengalaman beliau sepanjang dia beristirahat sebab mengalami kecederaan. Seterusnya kita pun nak berjumputlah jurulatih Chan Ke-yin. Jadi mesti sukar untuk coach kita orang kata mengembalikan semula semangat atlet beliau. Jadi marilah kita sama-sama mendengar pula coach Aini kita berkongsi sedikit sebanyak pengalaman beliau dalam menjaga atlet-atlet beliau yang pernah mengalami kecederaan. Silakan coach Aini. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Benar, sebagai jurulatih kita inginkan prestasi atlet dalam sukan itu terus memberikan hasil. Akan tetapi, kita tidak boleh hanya mengambil kira prestasi mereka saja, malah perlu menjaga konsentrasi dan mental mereka. Dalam olahraga, konsentrasi sangat penting peranannya. Dengan berkurangnya atau terganggunya konsentrasi atlet pada saat latihan, apabila pertandingan, maka akan timbul berbagai masalah. Walau bagaimanapun, konsentrasi juga boleh terganggu jika terlalu letih atau kepanasan. Tumpuan yang baik memerlukan keupayaan mental yang baik untuk memberi tumpuan. Contohnya, dalam permainan gimnastik seperti TV, beliau mungkin terlalu letih dalam melakukan latihan sehingga membuatkan beliau terganggu dan menyebabkan konsentrasi hilang. Dalam keadaan ini, rehat yang cukup amat diperlukan untuk mengembalikan tenaga dan tumpuan untuk meneruskan perlawanan. Selain itu, kita juga perlu memastikan pemain dalam keadaan yang sihat, cukup rehat dan tidak terlalu memaksa mereka melakukan latihan sehingga kurang waktu rehat. Selain itu, saya menggunakan konsep imagery. Saya selalu memberitahu anak didik saya cuba berimajinasi yang setiap hari Ahad merupakan hari turnamen. Latihan setiap latihan. Semasa latihan, semua boleh perform, tetapi bila semasa final atau perlawanan tidak sama kerana suasananya tidak sama. Masa latihan, kita relax. Semasa perlawanan, keadaan menjadi tegang. Sebab itu, saya menggunakan imagery untuk membayangkan bahawa ia berhasil mencapai tujuannya dan merasakan emosi positif yang berkemungkinan besar akan muncul. Terima kasih Coach Aini. Tanpa melengahkan masa, tetamu yang terakhir adalah seorang pakar psikologi sukan iaitu Dr. Razwani. Doktor, apakah peranan sebagai psikologi sukan untuk membantu dalam meningkatkan prestasi seseorang atlet? Terima kasih saudari moderator. Terima kasih juga kerana telah sudi memberi kesempatan kepada saya untuk turut serta bersama-sama dalam perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, balik kepada soalan saudara moderator sebentar tadi. Apa peranan kami sebagai ahli psikologi sukan dalam dunia para atlet? Yang pertama, secara ringkas, kami menambah baik prestasi para atlet melalui penggunaan latihan kemahiran psikologi. Contohnya, dalam masalah emosi, personaliti atlet, masalah ketagihan alkohol dan keseluruhan makanan serta kemungkinan di kalangan para atlet. Jadi, macam mana kami bantu para atlet ni untuk mengatasi masalah-masalah ni? Kita akan adakan penilaian psikologi atlet untuk identify apa masalah utama diorang. Dari situ, kita akan tentukan apa penyelesaian yang sesuai. Contohnya, kaunseling psikoterapi berdasarkan kemahiran kami para ahli psikologi sukan. Akhir sekali, saya nak cadangkan para atlet boleh follow up the performance pyramid
Sebabnya untuk enhancing diorang punya performance dalam ni telah mewakili 9 skill dalam 3 tahap. So pada basic skill menceritakan tentang motivation, attitude, goal and commitments and people skill. Seterusnya pada preparatory skill ceritakan self-talk, mental imaginary, and last peringkat piramid tertinggi adalah managing anxiety, managing emotion concentration. Penting untuk kita tahu ya, bukan secara fizikal sahaja yang penting kepada perabatan itu, secara mental juga perlu dititik beratkan. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Sangat detail ya doktor kita berikan penerangan. Jadi saya harap semua penonton yang sedang tonton dan sedang mendengar, tetamu-tetamu kita ni boleh bagilah perhatian dan mencatat semua perkara-perkara penting yang disampaikan oleh Dr. Syazwani kita. Sebab dan saya pun terasa penting juga benda ni, walaupun kita bukan sebagai seorang atlet, tapi kita sebagai orang biasa ni pun perlu mengambil tahu cara untuk kita meningkatkan prestasi kita. Sebab perkara ni bukan hanya untuk bidang sukan, walaupun tajuk kita hari ni untuk enhancekan performa dalam sukan, tapi sebenarnya perkara ni pun boleh diguna pakai di mana sahaja kita berada. Ya Fatih, saya sangat bersetuju dengan anda. Saya berasa menjadi seorang atlet ni sangat mencabar ya. Bukan saja cabaran daripada fizikal tau, malah dari segi mental juga. Sekurang-kurangnya kita sebagai rakyat Malaysia menghargai jasa-jasa atlet. Betul tak Fatin? Benar Najwa, nampaknya kita ni sudah sampai ke penghujung rancangan dan kita juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tetamu jemputan kita pada hari ini. Dan ya, semoga kita dapat berjumpa lagi pada minggu hadapan dan waktu yang sama dengan topik yang lebih menarik. Itu sahaja daripada kami berdua. Sekian, terima kasih. Kekal kuat. Kekal dan selamat.